Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Rumah Baru. Sebaik saja keluar dari perut kereta, Irna terpegun melihat rumah 2 tingkat yang baru dibeli suaminya. Tidaklah besar sangat, tetapi rekaannya yang ala-ala Inggeris itu menarik perhatiannya. Ia dicat warna merah dan ungu terang seperti yang diinginkannya. Rumah itu bukanlah rumah baru. Ia rumah lama milik seorang pesara kerajaan. Mereka berpindah ke tempat lain dan rumah yang tersergam indah itu sudah setahun ditinggalkan. Sepanjang tempoh setahun itu, tiada sesiapa yang berminat untuk menyewa, apatah lagi membeli rumah tersebut. Mungkin kerana rumah itu agak tersorok dan jauh dari rumah penduduk kampung, maka tiada yang tahu kewujudan rumah itu. Ataupun mungkin mereka tidak berminat untuk memiliki rumah yang agak tersorok itu. Kebetulan pesara itu merupakan kawan baik kepada bapa mertua Irna. Jadi apabila dia mengetahui anak kawannya itu mencari rumah yang tidak jauh dari tempat kerja bapanya, maka dia mencadangkan rumah lamanya itu. Farhan, suami Irna, terus bersetuju untuk membeli rumah tersebut kerana dia begitu tertarik dengan seni bina rumah itu. Tambahan pula ada kolam renang di belakang rumah dan dikelilingi pula dengan pokok-pokok renek dan bunga pelbagai jenis. Soal rumah itu jauh dari rumah orang lain, dia tak kisah sangat. Sebulan sebelum mereka mula menghuni rumah itu, Farhan mengupah orang untuk membaiki mana-mana yang rosak dalam rumah itu. Dinding bahagian luar rumah juga dicat dan kini rumah itu kelihatan seperti rumah baru. "Cantik betul bang rumah ni. Tak rugi abang beli," kata Irna sambil melemparkan senyuman manis kepada suaminya. Lelaki itu mengangkat sebuah beg besar. Tidak banyak barang yang mereka bawa kerana mereka sudah pun mengupah orang membawa lori besar mengangkut barang-barang rumah beberapa hari yang lalu. Hari-harilah sayang berenang kat kolam tu. Sayang kan suka berenang," Farhan membalas. Senyuman isteri kesayangannya. Mereka melangkah seiring menuju ke pintu rumah tersebut. Dek kerana teruja sangat nak masuk dan melihat keadaan dalam rumah itu, Irna langsung terlupa mengingatkan pada suaminya tentang pesan ibunya 3 hari yang lalu. Irna menghenyakkan punggungnya di atas sofa empuk di ruang tamu itu. Matanya melilau memerhati segala perabot yang tersusun kemas dan rapi di setiap sudut. Tiada secalit habuk pun yang melekat di jarinya bila Irna menyentuh meja kecil di sebelah tempat dia duduk. Suaminya memang sudah mengupah orang untuk membersihkan setiap sudut rumah itu sebelum mereka berpindah ke sini. Dia tak sampai hati membiarkan isterinya berhempas pulas membersihkan rumah baru mereka tu sendiri. Abang lapar lah. Jom kita pergi masak." Farhan memegang perutnya yang sudah berdondang sayang minta diisi. Irna dan Farhan kemudiannya berpimpin tangan menuju ke dapur. Barang-barang basah semuanya sudah ada dalam peti ais. Tinggal pilih dan masak aja. Irna memasak sambal sotong dan kangkung tumis belacan. Dia masak lebih sikit untuk mereka makan malam tadi.
Malam nanti, bukan malam tadi. Tinggal panaskan saja bila mereka nak makan. Selepas makan, mereka menuju ke tingkat atas pula. Irna terjerit kegembiraan bila melihat bilik mereka yang besar dan luas berwarna ungu terang, dihiasi dengan taburan bunga mawar di atas lantai, dan di atas katil pula ada satu kotak besar berbalut cantik dengan tulisan I love you. Irna terasa seperti pengantin baru pula. Walhal mereka sudah pun berkahwin 6 bulan yang lalu, namun mereka belum ada rezeki untuk menimang cahaya mata. Terima kasih bang. Nana gembira dan rasa bahagia sangat-sangat. Irna yang suka membahasakan dirinya sebagai Nana itu terus memeluk dan mengucuk pipi suaminya bertalu-talu. Sweet. Belum sempat Farhan bertindak balas, telefon bimbit yang terperosok di dalam poket seluarnya tiba-tiba berbunyi. Farhan segera menyambut panggilan tersebut. Sesekali dahinya berkerut seribu dan kemudian mengangguk-ngangguk pula macam burung belatuk. Abang keluar kejap sayang. Ada hal penting berkenaan dengan pejabat baru tempat abang kerja tu. Farhan mengucup pipi dan dahi isteri kesayangannya sebelum berlalu pergi. Tinggallah Irna terkontang-kanting seorang diri di rumah yang baru beberapa jam dihuni oleh mereka. Oleh kerana bosan seorang diri di rumah itu, Irna menyalin pakaiannya. Dia hendak berenang di kolam belakang rumah. Kolam yang berpagar itu kelihatan bersih saja airnya. Tentu Farhan mengupah orang membersihkan kolam tersebut. Bermacam-macam gaya renang Irna lakukan. Bosan berenang, Irna melentang pula di atas air sambil memejamkan matanya menikmati kedinginan air kolam tersebut. Nasib baik hari sudah petang. Cuaca pun tidaklah panas sangat. Selamat kulitnya dari terbakar di panahan cahaya matahari. Ketika enak bersantai-santai, tiba-tiba Irna tersentak apabila mendengar bunyi air kolam berkocak kuat, seperti ada orang terjun ke dalam kolam itu. Serta-merta dia mencelikkan matanya memerhati sekitar kolam tersebut. Namun tiada apa-apa pun yang kelihatan. Air kolam pun tenang saja. Tiada tanda-tanda ada orang terjun di situ. Tengkuk Irna terasa dihembus sesuatu. Sejuk saja rasanya. Lebih sejuk dari air kolam tersebut. Bulu roma di seluruh badan Irna terasa meremang. Irna terus keluar dari kolam itu dan berlari masuk ke dalam rumah seperti lipas kudung. Habis basah lantai dalam rumah tu kerana Irna tidak terfikir nak menyalin pakaian lagi. Yang dia fikir hanya mahu lari dari situ. Dia benar-benar takut. Adakah itu hantu ataupun ada orang di sebalik pokok yang melontar sesuatu ke dalam air untuk tujuan menakut-nakutkannya? Pintu rumah Irna kunci rapat-rapat. Langsir juga sudah diturunkan. Irna takut sekiranya makhluk yang berada di luar itu adalah manusia. Kecut perutnya apabila benak fikirannya sudah mula terbayang perangai manusia yang berhati iblis. Setelah selesai mandi dan menyalin pakaian, Irna membersihkan lantai yang basah tadi. Kemudian dia naik ke bilik tidur semula. Dia tidak mahu berada di tingkat bawah. Biarlah dia berkurung di bilik saja sehingga suaminya pulang. Oleh kerana penat berenang tadi, Irna akhirnya terlelap di atas tilam empuk dengan rambut yang masih basah. Sepasang mata merah menyala sedang menatap sekujur tubuh yang terlentang di atas katil. Kedengaran
Dengusan nafas lembaga itu seperti bunyi lembu yang sedang disembelih. Beberapa jam kemudian, Ina terjaga apabila terasa tekaknya perit. Kepalanya juga terasa agak pening dan tubuhnya sengal-sengal. Mungkin badannya sudah masuk angin kerana terlalu lama berendam di kolam tadi. Irna bingkas bangun dan dia hampir menjerit apabila melihat sekujur tubuh sedang baring menelentang di sebelahnya. Jantungnya berdegup laju kerana terlalu terkejut. Sambil menekuk mulut dengan kedua belah tapak tangannya, Irna merenung wajah pemilik tubuh tersebut. Seketika kemudian, Irna menarik nafas lega sambil mengurut dadanya. Hai, rupa-rupanya orang yang sedang tidur pulas di sebelahnya adalah suaminya sendiri. Entah bila suaminya balik, dia langsung tak sedar. Irna melihat jam pada telefon bimbit yang berada di atas meja bersebelahan dengan katil. Allah, dah jam 9 malam rupanya. Kenapalah suaminya tidak kejutkan dia tadi? Boleh juga dia panaskan lauk yang dia masak siang tadi. Entahkan suaminya itu sudah makan atau belum. Dia lihat baju suaminya masih seperti yang dia pakai siang tadi. Sudah terlalu penat lah agaknya tu. Irna hendak mengejutkan suaminya, suruh mandi dulu, kemudian makan malam bersama. Tapi dia batalkan dulu niatnya itu. Tekaknya yang terasa perit dan kering tu harus dibasahkan dulu. Biarlah suaminya tidur dalam beberapa minit lagi. Ketika Irna keluar dari bilik tidur, dia terkejut bila melihat keadaan dalam rumah gelap gelita. Alahai, encik suami, kalau ia pun penat sangat, takkan nak hidupkan lampu pun sudah tak larat. Nasib baik Irna bawa telefon bimbitnya. Dia menyuluh suis lampu menggunakan telefon bimbitnya itu. Seluruh ruang dalam rumah tu menjadi terang benderang apabila Irna menghidupkan semua lampu. Barulah Irna dapat menarik nafas lega. Dia sebenarnya takut dengan gelap. Bila berada dalam keadaan yang gelap, dia terasa sesak nafas dan nyawanya bagaikan berada di hujung tanduk saja. Irna menuju ke dapur. Peti ais dibukanya. Sekotak minuman dikeluarkan, lalu isinya dituang ke dalam gelas. Terasa segar dan nikmat bila air sejuk itu mengalir masuk membasahi kerongkongnya. Selesai minum, gelas dibawa ke sinki untuk dicuci. Tiba-tiba, Ina mendengar bunyi pintu tandas bersebelahan dengan dapur dibuka dan ditutup. Dung. Ina tersenyum. Tidak perlulah dia bersusah payah naik ke tingkat atas untuk mengejut suaminya. Lelaki kesayangannya itu sudah bangun, dan tentu dia lapar. Irna segera memanaskan lauk dan sayur yang dimasaknya siang tadi. Nasi disenduk ke dalam pinggan. Selesai menghidang, Irna duduk menanti suaminya sambil membilik-bilik telefon bimbitnya. Kerana terlalu asyik melayan komen-komen rakan mayanya di Facebook, dia tidak menyedari suaminya sudah duduk di sebelahnya. Asyik sangat dengan telefon. Bila masa kita nak makan ni? Ina terkejut beruk apabila mendengar suara garau milik suaminya. Telefon bimbitnya segera dimasukkan ke dalam poket bajunya. Abang ni kan suka sangat buat Nana terkejut. Nasib baik jantung Nana tak bermasalah. Kalau tak, dah lama Nana jadi arwah tau, kata Irna sambil memunculkan mulutnya. Dia
menyorong pinggan berisi nasi dan lauk ke arah suaminya. Farhan cuma tersengih tanpa membalas kata-kata isterinya. Dia menyuap nasi ke dalam mulut dengan agak gelojoh, seperti sudah lama tak makan. Pelik pula Irna melihatnya. Takkan keluar tak sampai sehari, suaminya tu dah kelaparan sangat. Irna malas nak menegur. Biarlah. Nanti tidak pasal-pasal ada orang merajuk, tak mau teruskan makan pula. Bunyi benda jatuh di tingkat atas mengejutkan pasangan suami isteri itu. Irna memandang suaminya, kecut perutnya bila teringat insiden di kolam renang tadi. Nasi di pinggan Irna belum terusik, walau sedikit pun, kerana terlalu leka memerhati cara suaminya makan. Dia sampai terlupa nasinya sendiri. Sayang, pergilah tengok dulu apa benda yang jatuh tu. Manalah tahu ada kucing tersesat masuk pula. Tapi bang, Nana takutlah. Nana tunggu abang sampai selesai makan, lepas tu baru kita naik atas sama-sama ya, ujar Irna. Dia tidak berani naik ke atas seorang diri. Pergilah dulu, jap lagi abang menyusul. Nada suara Farhan kedengaran keras. Dia memandang Irna dengan renungan yang tajam. Takkan tu pun nak marah? Ina mula merajuk dengan sikap suaminya. Tidak pernah lelaki itu bersikap begitu. Irna terus berlari menuju ke tangga. Dia sempat memandang ke belakang sebelum memijak tangga untuk naik ke tingkat atas. Farhan sedang merenungnya dengan pandangan yang aneh. Seram pula Irna melihatnya. Dia hairan kerana perangai suaminya hari ini agak pelik di matanya. Sampai di bilik tidur, sekali lagi Irna terkejut apabila melihat suaminya masih tidur terlentang di atas katil dengan baju belum berganti. Begitu nyenyak sekali lelaki itu tidur, Ina sudah menggeletar di tepi katil. Kalau suaminya masih tidur nyenyak di sini, jadi siapa pula lelaki yang sedang makan bersamanya di dapur tadi? Patutlah tingkah lelaki itu agak pelik. Sikap yang tidak ada pada suaminya. Cepat-cepat dia mengunci pintu apabila telinganya menangkap bunyi tapak kaki berjalan menaiki tangga. Irna cuba mengejutkan suaminya, tapi lelaki itu tidur mati. Dalam sekejapan, seluruh tubuh Irna sudah bermandi peluh. Jantungnya berdegup kencang seperti baru menamatkan larian 100 meter. Irna mundar-mandir di dalam bilik, tidak tahu berbuat apa-apa. Sekejap dia duduk di atas katil, sekejap dia berdiri, dan kemudian dia mundar-mandir ke hulu ke hilir macam orang bingung. Tiba-tiba Irna membatukan diri apabila menyedari makhluk di luar bilik seperti mengajuk setiap perbuatannya. Ketika dia berjalan ke hulu ke hilir tadi, makhluk itu juga berbuat demikian. Dan sekarang bila dia diam tanpa pergerakan, tidak kedengaran lagi bunyi berjalan mundar-mandir di luar bilik. Takkan dia nak berdiri macam patung kat situ pula? Lengulah badannya nanti. Perlahan-lahan Ina melangkah menuju ke atas katil. Dia duduk di sebelah suaminya. Irna mahu mengejutkan suaminya sekali lagi. Manalah tahu kali ini suaminya akan terjaga. Ina takut sekiranya makhluk itu menyerupai suaminya berjaya masuk ke dalam bilik mereka. Baru saja Ina mahu mengguncang bahu suaminya, tiba-tiba telefon bimbit di dalam poket bajunya berbunyi. Terbuntang biji mata Irna seperti mahu terkeluar dari soketnya apabila melihat nama si pemanggil yang tertera di skrin telefon bimbitnya. Irna memandang tubuh suaminya dan kemudian memandang pula pada skrin telefon bimbitnya silih berganti. Irna tidak menyambut panggilan tu.
Dibiarkan saja sehingga bunyi telefon itu berhenti sendiri. Air mata Irna sudah merembes keluar membasahi pipi gebunya. Dia segera menjauhi tubuh lelaki yang masih tidur nyenyak tu. Irna duduk di atas lantai di hujung sudut. Dia kini benar-benar dalam ketakutan. Tidak lama kemudian, telefonnya berbunyi lagi. Terketar-ketar tangan Irna menyambut panggilan itu. Di hujung sana, kedengaran suara suaminya. "Hello sayang. Sayang okey juga ke kat situ?" Nana tak tahu yang mana satu suami dan yang mana satu suami dia yang sebenarnya. Dalam bilik ada suami Nana sedang tidur. Di luar bilik pun ada suami Nana juga. Tapi perangai dia pelik sikit. Nana harap orang yang menelefon Nana sekarang ni adalah suami Nana yang sebenar. Usai suaminya menelefon, tangisan Irna meledak. Dadanya terasa sesak. Telefon bimbitnya jatuh ke lantai. Dia seperti tidak mendengar telefon bimbitnya berbunyi berulang kali. Irna duduk mengerekod seperti orang kesejukan dan tangannya terketar-ketar menutup mulutnya. Matanya membulat besar memandang ke arah suaminya yang tiba-tiba bangun. Suaminya duduk di atas katil dengan kepala tunduk ke bawah. Tidak lama kemudian, dia mengangkat mukanya merenung ke arah Irna dengan mata yang merah menyala. Mukanya kelihatan hitam legam seperti terbakar. "Kamu telah menceroboh tempat tinggal aku. Ini rumah aku, bukan rumah kamu." Suara garau itu bergema di dalam bilik, menakutkan sesiapa saja yang mendengarnya. Dalam keadaan tubuh yang menggeletar dan kepala lutut seperti hendak tercabut, Irna gagahkan juga dirinya untuk berdiri. Dia mahu keluar dari bilik itu. Namun, kakinya bagai dipasung ke lantai. Dia tidak berdaya untuk melangkah. Sedangkan lembaga berwajah hitam merah itu sudah mula turun dari katil dan melangkah perlahan-lahan menuju ke arah Irna. "Tolong, jangan apa-apakan aku." Ina bersuara, tapi tersekat di kerongkong. Hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak menuturkan perkataan itu. Namun, suaranya tidak keluar. Lembaga itu menyeringai dan dia semakin hampir dengan tubuh Irna. Pandangan Irna tiba-tiba menjadi gelap gulita dan tubuhnya terjelepuk ke lantai tidak sedar apa-apa lagi. Apabila Irna sedar pada keesokan harinya, dia mendapati dirinya sudah terbaring di atas katil hospital. Wajah pertama yang dilihat adalah ibunya yang duduk di sebelah katilnya. Apabila dia berpaling di sebelah kanan, serta-merta jantungnya berdegup kencang. Nafasnya kelihatan tidak teratur. Ibu segera memanggil jururawat yang bertugas untuk memeriksa keadaan Irna. "Pesakit masih dalam keadaan terkejut ni. Buat masa ni jangan ganggu dia dulu. Biarlah dia berehat sehingga emosinya benar-benar stabil," kata jururawat tersebut. Farhan bimbang melihat keadaan isteri kesayangannya. Dia tahu tentu isterinya tu trauma apabila melihat wajahnya. Kata-kata isterinya di corong telefon semalam masih terngiang-ngiang di telinganya. Malam tu,
Selepas dia menghubungi isterinya dan apabila mendengar kata-kata isterinya dalam keadaan suara yang tersekat-sekat, dia terus diburu rasa bimbang. Dia semakin takut terjadi perkara yang buruk apabila panggilannya tidak lagi bersambut. Keretanya dipandu laju menuju ke rumah. Hampir saja dia terbabas melanggar besi penghadang jalan. Mujurlah dia dapat mengawal keretanya. Hei, kalau tidak, jadi arwahlah dia di situ sebelum sempat melihat keadaan isterinya. Apabila sampai di rumah, dia melihat seluruh ruang dalam rumah tu terang benderang. Hatinya dipagut sayu apabila melihat makanan yang terhidang di atas meja makan tidak terusik langsung. Tentu Irna menunggunya untuk makan malam bersama. Farhan segera naik ke tingkat atas. Dia memulas tombol pintu tetapi ia berkunci dari dalam. Dia cuba menendang pintu tersebut tetapi kakinya pula yang terasa sakit. Setelah mencari di semua tempat di tingkat bawah, akhirnya Farhan menjumpai segugus kunci di dalam laci meja berhampiran dengan rak televisyen. Mujurlah salah satu dari kunci itu padan dengan tombol pintu. Sebaik saja pintu dibuka, Farhan hampir terdorong ke belakang apabila badannya dilanggar sesuatu yang tidak kelihatan. Terasa sejuk seluruh mukanya. Farhan tidak menghiraukan benda yang melanggarnya tadi. Dia terus mendapatkan isterinya yang terkulai tidak bermaya di atas lantai. Malam tu juga dia membawa isterinya ke hospital. "Kamu ada buat apa ke yang ibu pesan sebelum masuk ke dalam rumah tu?" Puan Aida, iaitu ibu Irna, bertanya pada Farhan ketika mereka duduk di luar wad. Serta-merta Farhan tepuk dahi apabila mendengar pertanyaan ibu mertuanya tu. Dia langsung terlupa apabila sudah sampai ke rumah barunya tu. Farhan meraut mukanya pula. Hai, perasaan bersalah dan malu mula menguasai dirinya. Itulah kau. Kan ibu dah pesan pagar rumah tu dulu sebelum masuk. Azan dalam rumah, baca ayat-ayat suci, bukan terus masuk aja. Rumah tu dah lama ditinggalkan. Dah tentulah ada makhluk lain yang menghuni. Terasa tebal kulit muka Farhan mendengar kata-kata ibu mertuanya. Dia akui memang dia yang salah. Kerana kelalaiannya itu, isterinya kini menjadi mangsa gangguan makhluk penghuni rumah baru mereka itu. Sekian daripada karya Umi Aira Akila. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.